Jadi itulah dia keceriaan Kem Negara ketika Sukan Si Hanoi 31 dan kita memenangi, berjaya untuk memecahkan rekod apabila berjaya memenangi emas acara mountain bike. Jadi saya bersama dengan pemenang pingat emas yang membawa nama Malaysia ketika Sukan Si di Hanoi. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan pertama kita ada pengurus pasukan iaitu Encik Firdaus bin Haji Arahat. Kita ada atletnya, kita ada Ahmad Shazrin Awang Ilah, pemenang pingat emas rentas desa campuran. Kita ada juga Zulfikri, pemenang pingat emas rentas desa campuran, dan juga kita ada dua lagi atlet bersama dengan kita. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Raja Sofi. Jadi ini adalah pingat emas tahniah diucapkan kepada anda kerana menceriakan Kem Negara pada Sukan Si yang ke-31. Jadi kalau ikutkan sejarah, kita tidak pernah memenangi pingat emas dalam acara mountain bike ini, dan alhamdulillah kita berjaya memenangi setelah kali terakhir kita berjaya memenangi pingat perak pada tahun 2011. Jadi apa resepi kejayaan yang membezakan antara pencapaian dahulu sehingga kita berjaya memecahkan tradisi memenangi pingat emas ini? Okey, salah satunya apabila kita buat sejarah, maksudnya sejarah lumba basikal sendirilah di kategori mountain bike ini, kita dengan keyakinan maksud dia kita ada set penajaan lah, maksud dia sokongan penajaan yang membawa kejayaan, dan juga di pasal kesatuan kita lah, maksud dia hubungan antara rider, pengurusan dengan kita menyerahkan strategi penajaan kita terlalu rapat. Maksud dia kita kekeluargaan kita tu dalam tempoh hampir sebulan tu memang kita berjuang untuk membuktikan mountain bike ni adalah satu sukan yang boleh diketengahkan dan mendapat perhatian pihak-pihak tertentulah untuk kita ke depan. Maksud dia rekod kita penganjuran mountain bike di SEA Games adalah di Malaysia 2001 di Kuala Lumpur. Lepas kita kegagalan tu, kita tak ada lagi kejohanan dipertandingkan di SEA Games. Contohnya 2017 memang mountain bike tidak dipertandingkan di SEA Games Kuala Lumpur. Jadi bila penyertaan kita pun pada SEA Games last 2019 pun tiada penyertaan mountain bike. So dekat situlah kita punya maksud dia kita berkeyakinanlah untuk membuktikan sesuatu lah. Dan bukti kita tu kita dapatlah zahirkan, maksud dia emas sejarah untuk negara sendiri, yang lagi pun pergi dengan banyak cabaran dia. Kan kita diletakkan kategori B dan underdog, tapi kita membuktikan sesuatu yang boleh membanggakan kontingen Malaysia. Jadi ini mix pasukan campuran. Berapa lama pasukan ini dibentuk? Pasukan ini dibentuk kurang daripada 2 bulan sebenarnya. Kurang daripada 2 bulan? Ya, betul. Full talentnya. Ini daripada Terengganu, daripada Sabah dan juga daripada Perak. Okey, sebenarnya kita ambil ini daripada kejohanan kebangsaan. Lepas tu daripada kebangsaan kita bentuk tim ni dan kita buat satu camp awal pada 7 hari bulan kita camp tu pada 7 April sehingga 28 April di Tanah Rata. Ini adalah cetusan idea Cameron Highland. Cameron Highland, Tanah Rata Cameron Highland. Cetusan idea daripada jurulatih mountain bike sendirilah, iaitu Coach Arif Sukri lah. Maksud dia mencetuskan, sebab kita punya tempat pun apabila kita teknikal kita punya Encik Nur Nizam bagi tahu pun teknikal kita di sana memang di tanah tinggi. So bila coach bagi tahu tu kita mesti buat di tanah tinggi. So kita dengan rakan strategi kita bersetuju, dan camp pertama tu di tanah tinggi sehingga 28 April. So dia orang ni balik 2 hari saja untuk berlepas ke Hanoi sehari sebelum raya yang terkejut tu lah. So dia beraya di sana. Balik ke Kuala Lumpur atau balik kampung minta restu mak ayah ke macam mana? Balik Terengganu ke? Balik Terengganu. Balik kampung masing-masing. Okey, Shazrin, sejak bila berbasikal ni, dan adakah ini kali pertama exposure di luar negara? Saya sejak main basikal dari Darjah Nang. Lepas tu start wakil negara SEA Games dari 2017 di Malaysia. Road? Tak, BMX. Di 2017 di Nilai. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, di Nilai. Zulfikri pula? Saya dari umur... Daripada umur berapa?
Di umur 17 tahun. Daripada 17 tahun. Sekarang umur 22, sudah 5 tahun. Jadi sepanjang 5 tahun tu macam mana perkembangan daripada Zukri kayuh biasa sampailah dapat wakil negara ni? Mula-mula latihan. Pusatnya di mana? Pusat latihannya di mana? Pusat dia dekat Dungun. Dekat Dungun. Zul memang berada di Dungun lah. Ya. Lepas tu kalau ada pertandingan barulah keluar. Baru keluar pergi lah. Jadi macam mana anda melihat cabaran apabila berada di luar negara, melihat cabaran daripada pesaing-pesaing daripada negara-negara luar? Zul dulu. Rasa nak lawang dia untuk macam mana ni? Kita fight lah. Kita fight apa kalau orang kata orang kata lawang lah. Lawang. Orang kata ni orang kata nelang ni, nelang ni. Syazrin, macam mana tengok? Syazrin lebih berpengalaman lah kalau di di peringkat antarabangsa macam mana? Bawa adik-adik ni kira yang pertama kali ni. Pengalaman tu dari segi negara luar sengit juga lah. Sebab dari segi ni masa race tu skor dah susun lah. Susun strategi tu, siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga tu lah. Tapi yang sengit saya dengan Thailand dengan Vietnam masa tu. Sebab strategi susun lain dengan Malaysia, tapi sengit lah. Dia bebas lah masa susun? Bebas. Strategi tu disusun ketika saat itu ataupun sebelum tu memang dah disusun? Sehari sebelum tu lah. Sehari sebelum tu. Siapa kayuh nombor 1? Saya. 1, nombor 2? Saya. Nombor 3 siapa? Saya. Di sebelah sana. Dan itulah yang membawa akhirnya kibaran jalur gemilang untuk membawa pingat emas. Adakah kita leading pada awal waktu itu? Masa tu saya sampai sama dengan Thailand. Lepas tu saya pas ke dia. Lepas tu dia terus leading lah. Tu leg, second leg ke 3 leg 7 minit. 7 minit. 7 minit. Tapi tak ada apa-apa kecederaan ketika persediaan pun tidak ada apa-apa kecederaan. Baiklah, kita nak bersama dengan dua lagi yang membawa pingat emas ke Malaysia. Raja Sofi, silakan. Raja. Ya, bersama saya kenalkan iaitu Nur Ashira Zainal Abidin yang telah pun mendapat pingat emas rentas desa campuran, pingat perak kategori wanita, dan juga Natasha Sun, pingat emas rentas desa campuran, pingat gangsa. Tahniah diucapkan kepada kalian semua. Terima kasih. Okey, baiklah. Difahamkan ataupun lebih mesra lah panggil Shira dan juga Amoy ya. Okey. Dan bila kita lihat kan bagaimana sebenarnya cabaran, ialah difahamkan kalian juga bertukar acara daripada acara downhill kepada acara sekarang ini, dan bagaimana pengalaman yang pertama kalinya ialah pergi ke luar negara dan akhirnya membawa, orang kata, boleh membanggakan negara. Ya, pingat emas. Bagaimana? Pertama sekali, seperti yang kita tahulah, penyertaan kami ni semua first time untuk SEA Games. Jadi pendedahan ni kurang bila COVID melanda dan kita tak ada race di luar. So cabaran kita dapat daripada sebelum pemilihan, kita dah ada tentangan daripada certain pihak. Lepas tu dugaan training. Sebab kita ada short time. Kita ada lebih kurang dalam masa 2 bulan untuk ke SEA Games. Memandangkan tim kita pun baru build up. Kita training juga di negeri masing-masing tanpa dengan bantuan jurulatih masing-masing lah. Kalau kelab lah. Jadi dari situ kita tak ada create chemistry lagi. Maksudnya berada di tempat berbeza-beza. Di Perak dan juga Sabah. Di Perak, di Sabah, yang Terengganu. So jadi kita tak ada chemistry. So bila adanya sokongan-sokongan dan pihak individu luar yang membantu kami untuk buat training camp, itu sangatlah kami berbesar hati, sangat gembira lah. Kira ada juga yang nampak kami ni, walaupun pada awalnya mountain bike ni tidak ada sasaran langsung untuk pingat di Sukan SEA. So itulah. Okey, dan Amoy mungkin juga boleh kongsikanlah pengalaman, ialah malam tu sebelum nak orang kata ialah untuk cabaran kan. Malam tu boleh tidur lena tak? Macam mana persediaan sebelum tu? Persediaan kita, saya dengan Kak Syira ni, dia macam bagi saya lebih berpengalaman sikit lah dengan Kak Syira, sebab saya banyak race dekat luar. Banyak yang bagi kita rasa tidak selesa sebab kita tidak ada marking point. Marking point dengan rider-rider lain tu yang tidak ada sebab COVID 2 tahun. Betul. And then
saya dengan Kak Syira asyik bagi pendapat lah antara satu sama lain. Macam mana kita nak rest, apa semua kan. Sebab kami kenal lama. Daripada Sukma 2012. Sukma 2012. Kami memang podium untuk acara lain. Acara lain. Dia waktu tu menang gold di Sukma Pahang. Jadi saya menang silver di Sukma Pahang. Untuk acara downhill lah. Acara downhill. So, itu acara downhill lah. So, baru memang dah arah. kenal lama. So kita senang nak mix chemistry kita lah bila dah jumpa tu. Sebab kita dah tahu macam mana dia kan. Okey, dan seperti sekarang ni tertera di kaca TV ya. Momen ini sangat indah dan ketika itu macam mana perasaan Syira? Kita boleh kongsi. Okay, first kali memang tak terucap langsung lah. Tak boleh nak gambarkan. Sebab kita kalau seperti yang kita tahu, coach memang letakkan hanya satu saja pingat untuk team mountain bike ni. Tak kira apa kala. Tapi ni rezeki yang Tuhan bagi, saya rasa luar jangkaan. Sebabnya preparation kita yang kurang. Lepas tu yalah, dengan kita pun pandemik COVID kan. So kita dengan apa yang tambah pula emas yang kita dapat, memang satu emas yang kita buat sejarah ni tak pernah muncul setelah beberapa berkurun-kurun lamanya. Tak ada. Tambah pula kita ada silver medal dengan bronze juga dalam satu acara. Teammate sendiri pula lagi rasa macam happy sangat-sangat lah. Walaupun acara kami yang start dulu first day, nextnya baru yang kami dapat emas untuk acara berpasukan. Agak membebankan juga kat situ sebab orang dah target kita kan. Sebab sebelum menang emas kita dah menang medal dulu kan. Jadi orang dah target lah. Maksudnya yang ni betul. Dia orang ni dah menang medal semalam. So mesti tim ni akan boleh mix untuk top perform dekat relay. So itulah yang menjadi tentangan lah untuk kita kuat pressure. Sebab coach pun once bila dah dapat medal, mesti you nak lebih lagi lah. Coach pun cakap juga jangan terlampau selesa dengan apa keputusan yang you dapat semalam. Dan kena buat better lagi than previous lah dia kata. So itulah antara cabaran dia yang perlu kita hadapi sebagainya. Tapi akhirnya cabaran itu memberi satu kepuasan berbaloi lah. Betul, kata. Okey, dan kalau lihat basikal belakang kita ni, mungkin boleh kongsikan Amoy kan, berapa berat dia. Dan ialah kalau kita nak handle basikal yang besar macam ni, pastinya perlu ada stamina yang kuat, training yang apa kalau basikal memberi kesan ni, kita kena tengok pada weight kita punya badan lah. Kita punya self weight dulu. So baru kita boleh bagi gambaran berapa weight yang basikal yang kita kena pakai. Kalau contoh macam Amoy dah 45 kilo macam tu lah. So kena pakai basikal lagi berat sikit dalam 9 kilo macam tu. Supaya bila kita turun bukit ada momentum. Dia ada weight dia. Bila kita climb bukit, basikal tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Itu antara kepentingan. Antara keselamatan, mungkin ada tak kecederaan yang berlaku ke semasa training? Syira dulu lah. Semasa training, alhamdulillah saya tak ada apa. Cuma teammate Laila ada yang cedera lutut. Macam Syazrin kan. Masa kita training dia cedera dekat lutut. Tapi itu sebenarnya perkara biasalah. Kalau bukan off-road tu tipu biasa. Itu sebenarnya biasa. Kalau nak ikut kan kita orang dua-dua dah patah bahu. Injuries yang previous ni lah, sebelum ni lah kan. Sebabkan jatuh basikal. Itu biasa. Itu biasa. Jadi kalau luka-luka biasa tu kita tutup mata je lah kot. Luka kecil tu rasa macam boleh senang lah nak recover cepat. Nak kita macam atlet ni recover cepat lah sebab mental kita dah biasa dengan keadaan tu. Dia tidak ada masalah juga bila kita cedera 2-3 hari sebelum event kan. So as long as macam 2-3 hari tu kita rehat dalam 2 hari, and then masa rest day tu kita boleh all out lagi. After kejohanan tu habis, kita kena all out rest lah supaya recovery tu lebih cepat lah, pergi next stage lah. Wah, itu biasa patah bahu, cedera di bahagian lutut Jangan patah hati je. Jadi
itu berkenaan dengan persediaan apa semua lah kan, kita dah tahu juga. Dan untuk persediaan untuk pertandingan yang akan datang, mungkin juga bagaimana, dah bersedia ke Syira, dan mungkin boleh kongsi juga di mana selepas ini? Okey, sebenarnya saya ingatkan ini adalah pengakhiran saya. Memandangkan sebelum ni saya mendapat tentangan bahawa faktor umur tu adalah penghalang untuk saya. Sebab kalau nak kata tua, kita tak adalah tua sangat kan. Kan muda lagi. Tapi sebenarnya saya silap. Sebenarnya ini adalah satu permulaan untuk saya. Sebab kita dah ada satu achievement yang kita dapat sekarang ni. So ini adalah first step. Mungkin kita akan pergi lagi jauh. Mungkin ASEAN pula ataupun Olimpik. Sebab kita dah ada tajaan. Alhamdulillah ada yang sudi untuk taja tim Malaysia sekarang ni, iaitu Helas daripada Melaka lah. Dia yang banyak bantu daripada segi keuangan, segi equipment kita. Kalau nak tahu lah, kalau Kak Sophie nak tahu, akak ke? Sophie je. Muda sikit. Kalau Sophie nak tahu kan, satu biji jentera ni mengeluarkan kos lebih kurang 40,000 hingga belum 30 hingga 40,000 lah. So setiap seorang ada jentera dia masing-masing. Seorang 40,000. Spek masing-masing. So boleh kira sendirilah kot. Berapa perlainan lah. Itu belum masuk kita punya suplemen lagi, kita untuk punya pakaian juga, pakaian, suit lagi, kasut lagi kan. So boleh tahu dah berapa pihak tajaan tu sanggup willing untuk taja kita. Memang sangat-sangat bersyukur sebab kita tak pernah ada training camp yang macam ni sebelum ni. Baik, itu dia serba sedikit berkenaan dengan bagaimana persediaan dan kos untuk sebuah basikal tu saja meliputi 40,000. Itu hanya basikal, belum masuk meliputi suit dan sebagainya kan. Okey, dan kita nak bersama dengan Ridwan untuk mengetahui keadaan atlet yang lain, bagaimana persediaan mereka sebagainya. Silakan Ridwan. Kalau sebiji basikal 40,000, kalau sini ada 4 orang, tambah lagi 2 orang. InsyaAllah tahun depan ada pertambahan atlet barulah. Tapi tua boleh ikut. Dah tua, panggil Kak Sophie ke Sophie je? Sophie. Sophie saja. Muda lagi, okey. Okey. Saya tertarik sebenarnya dengan formation team ni. Kalau tengok wanita kedua-dua di sana, ini sangat berpengalaman. Daripada Sukma lagi sampailah sekarang dari chemistry. Mereka berdua sangat baru, wajah baru daripada BMX, lepas tu masuk main MTB. Jadi formation saya rasa sangat unik. Macam mana? Okey, itu yang menarik, yang kontingen ni walaupun dibentuk dalam tempoh terdekat, tapi hubungan kekeluargaan dan dia punya kita punya antara, maksud dia ketaatan kepada coach Arif Syukri ni, maksud dia saya rasa benda ni saya rasa memang saya menghormatilah coach ni. Sebenarnya dia boleh bentuk tim ni, dan pencaturan untuk kemenangan ni satu hari sebelum tu. Maksud dia kita saja yang buat pairing lelaki dulu, wanita kemudian. Yang orang lain semua buat, biar perempuan pergi dulu, lelaki kemudian. Dalam apa-apa race kalau mix mesti akan maksud dia pencaturan ada yang selang-seli, tapi momentum kan. Itulah bila kata macam mana ni, itulah kata bila ketaatan dia punya hari tu. Fasa terakhir itu bagi saya adalah salah satu satu kunci kejayaan dia orang ni untuk menyahut cabaran. Maksud dia kita nak membuktikan sesuatu yang dalam kumpulan ni 10 orang peserta mountain bike ni, 9 adalah penyertaan yang first time, baru. 1 orang yang itu Siti Natasha Basri yang pernah mewakili Malaysia lah tahun 2019 di Filipina. So boleh katakan majoritinya adalah baru. Tapi bila ketaatan dengan pengurusan dan dia punya disiplin memang yang terbaik lah. Duduk kat sana berkampung selepas raya tu, raya pertama dah start training sehingga 11 hari bulan tu masuk track secara curi-curi dan dapat tangkap dengan grup-grup Vietnam. Jadi itulah challenge dia. Ya. Dan itulah cabaran yang memberi pengalaman cukup manis menghadiahkan pingat emas. Sedikit kata-kata akhir daripada Zul. Ada persiapan untuk seterusnya? Macam mana persiapan untuk tournament seterusnya Zul? Persiapan untuk race ni semua dengan ACC.
Sukma dengan ACC. ACC. Exactly. Kasih mas lah kat dengan keruannya. InsyaAllah. InsyaAllah Syazrin. Harapan saya ni ACC lah. Sebab ACC stand for untuk Asia. Oh, asal di mana? Di Korea. Di Korea. Bila tu? Bulan 10. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan sekali lagi akan membawa pingat emas kepada Malaysia. InsyaAllah. Tahniah diucapkan kepada keseluruhan tim MTB Malaysia yang menghadiahkan pingat emas dan juga pingat perak, juga pingat gangsa juga untuk acara wanita di Sukan C 31 di Hanoi.